Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar pelajar sekalian? Semoga para pelajar sekalian sihat sejahtera. Pada sesi ini saya akan menyampaikan pengajaran bagi topik SPM Biologi tingkatan 5 daripada bab variasi. Dan dalam bab tersebut, topik pada kali ini adalah punca variasi. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Dr. Muhammad Nazif Samad, salah seorang pensyarah di Fakulti Sains Kesihatan Universiti Selangor. Okay. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut mengenai tajuk ini, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut mempelajari atau menguasai topik punca variasi ini, adalah amat penting pelajar perlu menguasai terlebih dahulu konsep-konsep asas dalam genetik, yang mana telah pun para pelajar pelajari dalam bab-bab terdahulu. Pelajar mestilah menguasai dengan baik apakah itu DNA, apakah itu kromosom, kemudian konsep asas mengenai gen dan konsep asas alel, apakah itu genotip, apakah itu fenotip, kemudian pengetahuan mengenai sel, iaitu sel soma dan sel gamet. And then kemudian proses-proses penting yang berlaku terhadap sel, iaitu mitosis dan meiosis. Mitosis dan meiosis. Pemahaman meiosis ini sebenarnya sangat penting, kerana apabila kita membincangkan variasi, kita sangat-sangat dipengaruhi oleh proses ini. Dan seterusnya ialah konsep dalam trait pewarisan yang sudah pun dipelajari dalam bab-bab yang terdahulu. Mungkin ramai pelajar yang belum menguasai konsep-konsep ini. Oleh yang demikian, mungkin dari semasa ke semasa, di dalam segmen ini saya akan cuba membuat revisi pantas ataupun quick revision dengan semampunya oleh saya dengan masa yang ada. Okey, baik. Variasi bagi sesuatu organisma adalah disumbangkan oleh dua faktor penting, iaitu faktor genetik dan faktor persekitaran. Kemudian kita akan membincangkan dengan terperinci mengenai faktor genetik seperti mutasi, dan juga pembiakan seks, Dan kita juga akan membincangkan bagaimana faktor persekitaran juga boleh menyebabkan variasi ini berlaku. Okey, baik. Kita pergi dahulu kepada subtopik ini, iaitu mutasi. Mutasi. Okey. Baik, mutasi adalah perubahan kekal yang berlaku secara spontan dan berlaku secara rawak terhadap kandungan genetik di dalam sel. Apabila mutasi berlaku, ia sebenarnya boleh menyebabkan perubahan kandungan genetik, iaitu dari segi struktur kromosom, bilangan kromosom, serta perubahan dari segi jujukan gen atau jujukan rantai nukleotida di dalam DNA. Dan kedua-dua jenis sel, iaitu sel soma dan sel gamet, boleh juga mengalami mutasi. Para pelajar mesti masih ingat apakah yang dimaksudkan dengan sel soma. Sel soma ini adalah
sel selain daripada sel ovum dan sel sperma. Contoh sel soma seperti sel darah, sel saraf, sel hati, sel tulang, sel otot dan sebagainya. Maksudnya selain daripada sel ovum dan sel sperma. Dan manakala sel gamet adalah merujuk kepada sel pembiakan, itu sel sperma dan sel ovum. Atau dalam buku biasanya juga ditulis sebagai oosit, oosit, dan bagi sperma ditulis sebagai spermatosit. Okey, seterusnya mutant. Mutant pula adalah merujuk kepada organisma yang mengalami mutasi. Okey, baik. Ejen fizikal dan ejen kimia yang menyebabkan mutasi dipanggil sebagai mutagen. Tadi kita pelajari istilah mutant, iaitu organisma yang mengalami mutasi. Jadi kita boleh katakan di sini mutagen boleh menyebabkan proses mutasi berlaku yang akan menghasilkan mutant. Okey, saya ulangi. Mutagen boleh menyebabkan proses mutasi berlaku yang akan menghasilkan mutant. Okey. Ejen fizikal. Ejen fizikal, sinaran ion yang mempunyai tenaga yang tinggi, seperti sinar X, sinar ultraungu, sinar radioaktif, boleh menembusi nukleus sel dan boleh merosakkan struktur gen dan juga struktur kromosom. Kemudian ejen kimia, bahan kimia seperti benzena, formaldehyde, asbestos, karbon tetraklorida, gas mustard, natrium nitrit, nitrosoamina boleh menyebabkan berlakunya mutasi. Pentingkah pelajar mengingati contoh-contoh bahan kimia yang boleh menyebabkan mutasi ini? Jawapannya ya. Pelajar perlu berusaha untuk mengingati, menghafal contoh-contoh bahan kimia ini, kerana pernah ditanya dalam peperiksaan, berikan contoh ejen kimia yang menyebabkan mutasi. Okey, baik. Sekarang kita fokus kepada mutasi yang berlaku dalam jujukan gen atau jujukan base DNA. Okey, baik. Terdapat 3 jenis mutasi yang berlaku dalam jujukan DNA, iaitu penukar gantian base, dalam bahasa Inggeris disebut sebagai substitution. Okey. Kemudian jenis penyisipan atau penambahan base, dalam bahasa Inggeris disebut sebagai insertion. Dan satu lagi adalah pelenyapan base. Pelenyapan base dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai deletion. Okey, kita lihat dulu apa yang berlaku dalam jujukan base yang normal. Dalam jujukan base yang normal. Okey, ini adalah rantai jujukan base DNA yang akan dipindahkan maklumatnya ke dalam bentuk mRNA. Dari maklumat dari DNA dipindahkan ke dalam bentuk mRNA melalui satu proses yang pernah dipelajari dalam bab terdahulu, iaitu proses transkripsi. Kemudian maklumat yang ada dalam jujukan mRNA ini dipindahkan ke bentuk protein melalui proses
translasi. Okey, asid amino di sini maksudnya merujuk kepada jujukan protein. Okey. Saya cuba ulangi kerana konsep ini penting. Konsep ini adalah konsep yang sangat penting. Okey, ini rantai jujukan base DNA yang akan dipindahkan maklumatnya ke bentuk mRNA melalui proses transkripsi. Okay. Kemudian maklumat yang ada dalam jujukan mRNA ini dipindahkan ke bentuk protein melalui proses translasi. Okay. Yang diwakili di sini diwakili jujukan asid amino, jujukan asid amino, kerana di dalam protein apa yang membentuk protein adalah jujukan asid amino. Jadi protein inilah yang memainkan peranan penting dalam pelbagai mekanisme dalam pelbagai proses biologi di dalam badan kita. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti penghasilan antibodi. Antibodi itu adalah sejenis protein. Penghasilan semua jenis enzim, penghasilan melanin yang memberikan warna kulit, penghasilan hemoglobin yang berfungsi membawa oksigen ke seluruh badan, dan banyak lagi protein yang penting. Jadi, apabila berlakunya mutasi terhadap rantai jujukan mRNA, ia juga mungkin akan menyebabkan perubahan pada protein yang memainkan peranan besar dalam sistem biologi tubuh kita. Okey, kita pergi satu persatu. Yang pertama ialah penggantian base. Okey, apa yang diganti di sini? Okey, contoh di sini dalam jujukan yang normal di sini adalah C. Okey, CTT. Jadi CTT apabila melalui proses transkripsi, okey, dia akan menjadi GAA. Okey, daripada GAA bila kita melakukan proses translasi, okey, dia adalah mengekodkan amino asid amino jenis glutamic acid. Jadi apabila C ini ditukarkan menjadi T, daripada C menjadi T di dalam mutasi jenis penukar gantian base, di sini bukan lagi G seperti mana yang normal ini. Okey, di sini sudah menjadi A. Jadi apabila dilakukan translasi bagi mRNA, jujukan mRNA untuk AAA, ia mengekodkan untuk lysine, bukan lagi glutamic acid. Okey, jadi ini menunjukkan bagaimana perubahan yang berlaku di dalam DNA boleh menyebabkan perubahan berlaku di dalam protein. Itu adalah contoh bagi penukar gantian base. Kita pergi contoh yang kedua, iaitu penyisipan ataupun penambahan base. Bermakna satu base yang baru dimasukkan ke dalam jujukan ini. Di dalam rantai ini dimasukkan satu lagi C. Asalnya adalah CTT begini, kemudian dimasukkan T di sebelah ini. Okey, menyebabkan bacaan baharu ialah CCT, bukan lagi CTT. Dia sudah teranjak. Maksudnya apabila dimasukkan satu nukleotid yang lain ke dalam rantai, semuanya akan teranjak. Jadi apabila kita melakukan proses translasi, di peringkat protein juga akan berubah. Okay? Bermula daripada titik ini sehinggalah seterusnya akan berubah disebabkan kemasukan ataupun penambahan ataupun penyisipan base yang baru. Okey, kemudian
Satu lagi jenis mutasi pada jujukan iaitu pelenyapan base. Pelenyapan base maksudnya satu base tu dihilangkan ataupun dalam bahasa Inggeris it is deleted. Okay. Base yang mana yang dihilangkan? Base ini. A yang ini dikeluarkan. Okay. Apabila base ini dikeluarkan, bacaan baharu bukan lagi ATG tetapi bacaan baharu, disebabkan base ini dibaca dalam 333, TGC. TGC akan merupakan bacaan yang baharu. Bukan lagi ATG disebabkan oleh A ini sudah pun dihilangkan ataupun dilenyapkan. A is deleted. Jadi TGC bermula daripada titik ini sehingga seterusnya menyebabkan perubahan jujukan berlaku di dalam DNA dan ia juga menyebabkan perubahan berlaku di dalam mRNA, seterusnya menyebabkan perubahan juga berlaku di dalam jujukan asid amino yang merupakan jujukan di dalam protein. Baik. Jadi secara ringkasnya mutasi dalam jujukan base DNA dikelaskan kepada 3 jenis. Penukar gantian base, penyisipan atau penambahan base, dan yang ketiga ialah pelenyapan base. Seterusnya. Jadi apakah contoh-contoh penyakit yang disebabkan oleh mutasi gen ini ataupun mutasi jujukan pada DNA? Pertama ialah anemia sel sabit. Anemia sel sabit. Mutasi berlaku pada gen yang terlibat secara langsung dalam sintesis hemoglobin. Hemoglobin ini adalah protein yang penting yang memberikan bentuk kepada sel darah merah, dan ia berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh badan. Jadi pesakit anemia sel sabit mempunyai sel darah merah berbentuk bulan sabit, menyebabkan ia tidak cekap dalam mengangkut oksigen. Baik. Contoh kedua, kita pergi kepada contoh kedua, ialah albinisma. Albinisma. Mutasi berlaku pada gen yang terlibat dalam sintesis melanin, iaitu sejenis protein yang penting yang memberikan warna kepada kulit, serta membantu melindungi sel kulit kita daripada sinaran berbahaya seperti sinaran UV dan sebagainya. Jadi pengidap albinisma berambut putih, mereka berambut putih, berkulit cerah dan mata berwarna merah jambu. Kerana apa? Kerana kekurangan melanin. Ini adalah contoh pengidap albinisma. Dan ini pula adalah contoh kulit yang normal, sawo matang. Seterusnya ialah polydactylisma. Polydactylisma. Mutasi berlaku pada gen yang terlibat dalam pembentukan embrio. Dalam pembentukan embrio, ada pelbagai protein yang terlibat dalam proses pembentukan embrio di dalam rahim ibu, dan ketidaknormalan atau mutasi yang berlaku pada gen yang menyimpan kod pembuatan protein tersebut dan menyebabkan penyakit polydactylism
secara fenotipnya mempunyai satu jari tambahan, seperti dalam gambar ini. Okey, baik. Dalam contoh yang keempat ialah penyakit phenylketonuria. Phenylketonuria, mutasi berlaku pada gen yang terlibat dalam penguraian asid amino phenylalanin. Phenylalanin ini sebenarnya adalah salah satu daripada jenis asid amino, dan pengumpulan asid amino phenylalanin yang berlebihan dalam badan boleh menyebabkan kecacatan pada otak. Disebabkan oleh itu, apabila kita membeli minuman bergas terutamanya, diletakkan di situ amaran. Contohnya di sini ditulis phenylketonuria, contain phenylalanin, sebagai peringatan. Jadi bagi orang yang mengalami penyakit ini, tidak boleh sama sekali meminum minuman seperti ini, minuman yang kaya dengan phenylalanin, kerana ia boleh menyebabkan pengumpulan phenylalanin yang berlebihan dalam badan yang menyebabkan kecacatan pada otak. Seterusnya, kita telah berbincang mengenai mutasi yang berlaku dalam jujukan rantai DNA atau mutasi gen. Jadi kita beralih pula kepada ketidaknormalan, atau disebut juga abnormality, yang boleh berlaku pada kromosom. Dan di sini abnormality pada kromosom melibatkan perubahan dari sudut bilangan kromosom dan perubahan dari sudut struktur kromosom. Baik. Sebelum kita bincangkan ketaknormalan pada bilangan kromosom, kita cuba lakukan revisi pantas, quick revision mengenai bilangan kromosom yang normal bagi seorang manusia. Seperti yang pelajar sekalian telah pelajari, kita manusia mempunyai sebanyak 46 kromosom, dan apabila kita snap ataupun kita ambil gambar kromosom yang ada dalam satu sel kita, kita cuba snap, kita cuba ambil gambar satu sel kita, kemudian kita cuba letakkan ke atas, kita cuba cetakkan ke atas sehelai kertas, kemudian kita gunting gambar setiap kromosom itu cantik-cantik. Kita gunting kemas-kemas cantik-cantik, dan kita susunkan semula mengikut pasangan, mengikut saiz, dan jadi beginilah rupanya apa yang pelajar dapat lihat. Ada pasangan setaranya, dari segi saiz, dari segi struktur belang-belangnya, dari pasangan pertama sehinggalah pasangan ke 22, dan diikuti kromosom XY bagi lelaki dan kromosom XX bagi perempuan. Jadi jumlahnya kita ada 46 kromosom semuanya bagi sampel manusia yang normal. Sesetengah buku rujukan menyebut bilangan 22 pasang tambah XY, ditulis 22 pasang tambah XY, ataupun 22 pasang tambah XX, atau ada juga yang menulis 23 pasang, 23 pasang kerana merujuk kepada gambar ini. Gambar ini kita panggil sebagai karyotype. Karyotype ini adalah sebuah gambar yang menunjukkan kromosom-kromosom yang ada dari satu sel, kemudian disusun dengan baik kromosom-kromosom tersebut. Okey, baik.
Sebelum kita masuk kepada ketak normalan pada bilangan kromosom, kita cuba lakukan revisi pantas, quick revision dulu mengenai bilangan kromosom yang normal, iaitu dari segi bagaimanakah bilangan 46 kromosom ini sebenarnya terbentuk di dalam seseorang individu. Jadi sebenarnya jumlah 46 itu datangnya daripada bapa kita yang memberikan sebanyak 23 kromosom dan daripada ibu kita memberikan sebanyak 23 kromosom, jadilah 46 yang apabila disusun dalam gambar rajah karyotype tadi ada sebanyak 23 pasang. Okey, 23 pasang ni seperti yang kita lihat dalam gambar karyotype tadilah. Okey, baik. Okey, baik. Saya tunjukkan di sini satu gambar karyotype manusia yang normal. Okey. Dan satu lagi karyotype pengidap sindrom Down, sindrom Down. Okey, cuba pelajar perhatikan apakah perbezaan dari segi bilangan kromosom bagi kedua-dua gambar rajah ini, bagi kedua-dua karyotype ini. Okey, saya bagi masa 10 saat untuk sama-sama kita perhatikan perbezaan. Okey, kita cuba perhatikan. Okey, perhatikan. Okey, baik. Di sini ditulis trisomi 21. Okey, trisomi 21 bermakna kromosom pasangan yang ke-21, okey, 21 this one, okey, mempunyai 3. 3 maksudnya 3. Dia kat sini dia ada 3 kromosom. Sebab sepatutnya bila kita sebut pasangan, mestilah ada 2. Kan? Karyotype yang normal menunjukkan setiap pasangan ini mengandungi 2 kromosom. 2. Kenapa 2? Kenapa 2? Kerana salah satunya adalah daripada bapa, salah satu lagi daripada ibu, salah satu daripada bapa, daripada ibu, daripada bapa, daripada ibu. Okey. Walau bagaimanapun, bagi karyotype yang ini adalah trisomi. Kita sebut sebagai trisomi, itu 3. Di sini ada 3, bukan 2. Dari mana satu lagi ni? Dari mana ada satu lagi? Adakah ada orang ketiga antara ibu dan bapa? Okey. Jeng. Okey, persoalan jeng tadi saya simpan dahulu. Okey, sekejap lagi kita cuba rungkaikan. Menarik, inilah menariknya biologi. Ada elemen apa kita panggil sebagai elemen penyiasatan. Okey, baik. Kita simpan dulu soalan tadi. Okey, soalan jeng tadi. Okey, kita simpankan sekejap. Kita cuba buat revisi pantas dan tuntas dahulu mengenai meiosis. Meiosis ni topik yang sepatutnya telah pun dipelajari semasa awal-awal tingkatan 4. Awal-awal tingkatan 4 dulu. Tapi mungkinlah sudah lupa sebab sudah terlalu lama. Okey. Baik, secara ringkasnya meiosis berfungsi menjadikan bilangan kromosom dalam sel gamet. Okey, sel gamet itu apa pula? Sel gamet itu merujuk kepada sel sperma ataupun sel ovum. Okey. Meiosis berfungsi menjadikan bilangan kromosom dalam sel gamet menjadi separuh. Okey. Bilangan kromosom menjadi separuh. Contohnya bagi manusia ini, disebut manusia, bilangan penuhnya yang asalnya adalah 46 kromosom. Okey, setelah melalui proses meiosis, ia akan menjadikan bilangan kromosom sebanyak
23. Okey, bagaimana pula dengan sel gamet untuk ayam? Okey, dari 78 menjadi 39. Pokok jagung dari 20 menjadi 10. Okey, baik. Jadi, secara mudahnya, ahli biologi menggunakan 2N dan 1N ataupun N N dengan 1N tu maksudnya nilai yang sama lah. 1N dengan N tu maksudnya nilai yang sama. Okey, jadi 2N dan N adalah untuk menggambarkan perubahan bilangan kromosom yang berlaku. N bagi manusia berapa? Cuba teka N bagi manusia. Okey. Cuba teka, saya bagi 5 saat. Okey, N bagi organisma manusia ialah 23 kerana 2 darab 23 ialah 46. Okey, baik. Secara revisi pantasnya, kita buat quick revision. Perubahan bilangan separuh itu berlaku semasa meiosis 1. Okey. Kemudian dalam meiosis 2 bilangannya kekal daripada N menjadi N. Okey. Oleh itu sperma yang matang daripada bapa adalah mempunyai kromosom sebanyak N ataupun 23 sperma yang matang. Dan sperma yang matang ini mensenyawakan ovum yang matang daripada ibu yang juga mempunyai kromosom sebanyak N ataupun 23 untuk menjadikan jumlah kromosom dalam zigot adalah 46, iaitu nombor kromosom yang normal bagi seorang manusia, seperti yang pelajari dalam bab pembiakan dahulu. Okey, zigot akan berkembang menjadi embrio, embrio akan menjadi fetus menjadi bayi, dan semasa perkembangan tersebut, sel yang ada dalam zigot melalui proses mitosis. Bukan meiosis dah masa tu. Okey, proses mitosis bagi mengekalkan jumlah kromosom dalam sel soma yang ada sebanyak 46 setiap satu. Okey, jadi ini adalah gambar rajah meiosis yang berlaku secara normal. Baik, sekarang kita cuba bincangkan pula apakah sebenarnya berlaku dalam proses meiosis yang tak normal. Okey, situasi kita panggil sebagai tak disjungsi berlaku dalam proses meiosis ini, di mana kromosom homolog gagal berpisah dengan sekata dipindahkan ke dalam dua sel baharu yang terbentuk. Jadi bilakah perkara ini berlaku? Kegagalan kromosom homolog berpisah ini boleh berlaku semasa meiosis 1, meiosis 1. Oleh kerana ia berlaku semasa meiosis 1, jadi kita panggil situasi ini sebagai tak disjungsi 1. Tak disjungsi 1. Baik. Mengapa pula ia boleh kenapa ia boleh gagal berpisah dengan baik? Ia boleh disebabkan oleh kegagalan
pembentukan gentian gelendung yang normal, di mana gentian gelendung yang ada dalam sesebuah sel berfungsi untuk menarik kromosom ke arah kutub yang berbeza apabila sel itu nak membahagi. Tak disjungsi 2 pula berlaku semasa meiosis 2. Apakah masalah yang berlaku? Kromatik kembar, atau dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai sister kromatik, gagal berpisah, menyebabkan bilangan kromosom tidak sekata dipindahkan ke dalam 2 sel yang terbentuk. Jadi tak disjungsi 1 dan tak disjungsi 2 telah menyebabkan kromosom tidak berjaya diagihkan dengan sekata, sehingga menyebabkan wujudnya sel yang tiada kromosom, kosong. Contohnya this one, yang ini dan yang ini. Dan juga menyebabkan wujudnya sel yang mempunyai lebihan kromosom. Contohnya seperti yang ini, yang ini, yang ini, 3 ini, 1, 2, 3, dan juga yang ini. Oleh yang demikian, apabila gamet tersebut disenyawakan, maka terhasillah sel zigot yang tak normal, sehingga menyebabkan penyakit genetik yang kita bincangkan tadi, seperti Down syndrome, iaitu disebabkan oleh trisomi 21. Jadi soalan yang saya tanya tadi, yang mengenai jeng tadi, sudah pun terjawab. Baik. Sekarang kita bincangkan pula natijah atau kesannya apabila masalah tak disjungsi berlaku. Bukan hanya ia menyebabkan Down syndrome, tetapi ada pelbagai penyakit genetik lagi yang boleh berlaku apabila situasi tak disjungsi tadi berlaku. Baik. Jadual yang berwarna biru ini menunjukkan penyakit-penyakit genetik yang terhasil apabila disebabkan oleh kromosom seks dalam sperma yang tak normal, manakala kromosom seks dalam ovum adalah normal. Pertama kita lihat yang pertama, yang ini, sel sperma tidak mengandungi sebarang kromosom seks, iaitu kosong, dan kemudian bersenyawa dengan ovum yang membawa kromosom X. Kemudian ia akan menghasilkan zigot X kosong, X kosong. Secara luaran atau secara fenotip, situasi ini adalah dikenali sebagai perempuan yang mempunyai sindrom Turner. Baik, saya ambil satu lagi contoh daripada jadual berwarna biru. Sperma yang mempunyai kromosom seks X dan Y, X dan Y. X ada, Y pun ada. Sepatutnya gamet yang matang, seperti yang kita pelajari, mesti mempunyai salah satu sahaja kromosom seks, kan? Sebabnya bilangan kromosom yang normal bagi sel gamet yang matang adalah N. Kita belajar lagi, N, bukannya 2N, dia mestilah 1N. Jadi apabila sel sperma yang mempunyai XY
bersenyawa dengan ovum yang mempunyai X. Ovum tu normal lah ya. Ovum ni normal. Okey, ia menghasilkan fenotip, iaitu lelaki yang mengalami sindrom Klinefelter. Okey, dan jadual di bawah, jadual yang berwarna merah jambu ini menunjukkan penyakit-penyakit genetik yang terhasil disebabkan oleh kromosom seks dalam ovum, dalam ovum yang tidak normal, manakala kromosom seks dalam sperma adalah normal. Okey, baik. Okey, jadual yang keseterusnya adalah jadual yang sangat penting. Jadual ini adalah jadual yang penting kerana kerap kali ditanya dalam peperiksaan. Walaupun mungkin pelajar dapat lihat banyaknya perkataan dalam jadual ni, tapi ia tidak seharusnya ditinggalkan dari memahami dan cuba untuk mengingatinya. Okey. Okey, baik. Kita cuba lihat apakah antara isinya. Okey. Okey, kita cuba fahami sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter. Okey, penghidap kromosom adalah lelaki. Okey, mempunyai 47 kromosom, iaitu 44 tambah XXY. 44 tambah XXY. Okey. Bermaksud ada lebihan kromosom X di situ. Okey. Jadi ia menyebabkan penyakit, ia menyebabkan penghidap mempunyai ciri-ciri keperempuanan seperti buah dada yang besar, punggung yang lebar dan testis yang kecil. Okey. Kita lihat pula penyakit lelaki XYY. Lelaki XYY. Okey, pengidap masalah genetik ini adalah lelaki yang mempunyai lebihan kromosom Y. Lebihan kromosom Y. Okey, lelaki ini biasanya adalah tinggi, mempunyai aras testosteron yang tinggi dan mempunyai masalah jerawat, mempunyai jerawat yang serius. Dan lelaki ini dikaitkan dengan masalah psikopat. Psikopat dalam bahasa Inggeris kita panggil psikopati, iaitu masalah untuk bersosial dengan normal. Dan penghidap penyakit ini juga menunjukkan kecenderungan yang tinggi terhadap aktiviti jenayah. Okey, baik. Saya tidak dapat menjelaskan satu persatu apa yang ada dalam jadual ini kerana kekangan masa, dan saya yakin para pelajar mampu untuk memahaminya untuk penyakit-penyakit yang lain juga, kerana perkara asas ataupun konsep asas mengenai tak disjungsi telah pun saya jelaskan dengan terperinci. Okey. Sebenarnya memahami konsep tak disjungsi dalam meiosis adalah merupakan kunci utama untuk memahami semua jenis penyakit ini. Okey, baik. Pelajar-pelajar sekalian, kita telah pun mempelajari tentang abnormaliti pada kromosom yang melibatkan perubahan dari segi bilangan. Okey, jadi marilah kita beralih pula kepada abnormaliti atau ketidaknormalan yang melibatkan struktur kromosom itu sendiri. Okey, baik. Okey, ada 4 kategori yang penting apabila kita membincangkan mengenai abnormaliti pada kromosom yang melibatkan perubahan struktur kromosom tersebut. Okey, ada 4 perkara. Yang pertama ialah pelenyapan. Pelenyapan. Okey, contohnya ini adalah kromosom.
Okey, diagram kromosom ada A, B, C, D, E, F, G, H. Tiba-tiba bahagian D ini dilenyapkan, mungkin disebabkan oleh bahan kimia, mungkin disebabkan oleh ejen fizikal yang telah kita pelajari tadi. Okey, pelenyapan ataupun dalam bahasa Inggeris sebagai deletion berlaku terhadap segmen ataupun bahagian D ini, menyebabkan kromosom itu lebih pendek, dan boleh menyebabkan masalah-masalah yang timbullah terhadap fisiologi ataupun anatomi individu terbabit. Okey, yang kedua adalah penggandaan. Penggandaan. Okey, di sini BC ada satu salinan sahaja, tapi disebabkan oleh mutasi jenis penggandaan BC ini, okey, bahagian ini di gandakan. Bacaan ni ada 2 kali, menyebabkan saiz kromosom tu bertambah panjang. Mungkin berlaku kesilapan semasa proses dipanggil sebagai replikasi DNA. Okey. Yang ketiga ialah penyongsangan. Penyongsangan. Kita perhatikan bahagian ini, BCD ini, bahagian BCD ni dia terputus daripada kromosom. Apabila dia terputus, kedudukannya adalah menyongsang, okey, ataupun terbalik, kemudian dia masuk semula ke dalam kromosom tersebut, menyebabkan bacaan yang baru adalah ADCB, bukan lagi ABCD tadi, disebabkan oleh terputus daripada kromosom tersebut, terbalik, kemudian dia masuk balik ke bahagian kromosom tersebut. Okey, bahagian yang keempat ialah translokasi. Translokasi, trans bermaksud pindah, lokasi bermaksud tempat. Jadi diilustrasikan di sini, perpindahan tempat berlaku antara bahagian AB ini dengan MNN pada kromosom yang berlainan. Dia berlaku pada kromosom yang berlainan. Okey. Jadi MNN tempat yang baru adalah pada kromosom ini. Okey, B, A dan B, bahagian A dan B berpindah ke kromosom yang satu lagi. Maksudnya dia tukar tempat tu. Okey, perkara ni boleh berlaku dan banyak dikaji. Keadaan ini ada di kalangan pesakit leukemia. Okey, translokasi, mutasi jenis translokasi. Okey. Okey, baik para pelajar sekalian, kita sudah pun mempelajari dengan panjang lebar mengenai bagaimana mutasi ataupun perubahan dalam pada kandungan genetik boleh menyumbangkan kepada variasi terhadap seseorang individu. Okey, sekarang kita beralih pula bagaimana pembiakan seks. Pembiakan seks yang saya warnakan warna merah ini pula boleh juga menyebabkan variasi itu hadir dalam seseorang individu. Okey, pembiakan seks juga boleh menyumbang kepada variasi antara individu. Bagaimana pembiakan seks menyebabkan variasi? Kerana pembiakan jenis ini melibatkan percantuman kandungan genetik daripada dua pihak yang berbeza, itu melalui persendawaan sperma dan ovum. Okay. Penggabungan semula bahan genetik berlaku dalam pembiakan seks. Okay. Saya warnakan dengan warna biru di sini untuk menekankan kenapa pembiakan seks adalah berkait rapat dengan variasi. Okey, baik. Okey, penggabungan semula genetik boleh berlaku melalui pindah silang. Pindah silang, dan juga boleh berlaku melalui penyusunan kromosom secara rawak. Apakah itu pindah silang?
Apakah itu susunan kromosom secara rawak, maaf. Okey. Okey, mungkin agak mencabar untuk memahami perkara ini. Okey. Baik. Okey, saya cuba tunjukkan di sini, ada seorang bapa dan ada seorang ibu. Okey. Bapa seperti yang sedia maklum mempunyai kebolehan menghasilkan sperma. Okey. Saya buat warna-warni di sini. Sperma dari bapa bukan kerana warna-warni begitu, tetapi saya ingin menjelaskan sperma dari bapa mempunyai variasi dari segi kandungan genetiknya. Ya, memang sumbernya adalah sama daripada orang yang sama. Okey. Iaitu daripada bapa, tetapi genetik yang wujud dalam satu sperma kepada sperma yang lain adalah tidak sama, iaitu mereka cukup bervariasi, dan sperma ini juga dihasilkan dalam kuantiti yang banyak, bukan beratus-ratus tapi berjuta-juta. Dan si ibu pula pada satu-satu masa menghasilkan satu ovum yang juga turut mempunyai variasi apabila kita bandingkan dengan ovum yang dihasilkan pada masa-masa akan datang ataupun pada masa-masa yang lepas, pada masa-masa sebelumnya. Okey, kemudian ibu dan bapa ini mendapat dua cahaya mata yang comel. Okey, bernama Firdaus. Anak pertama lahir mungkin pada tahun pertama pernikahan mereka, dan Azman, anak kedua mereka mungkin lahir tahun selepas itu. Okey. Walaupun kedua-duanya adalah comel, persamaan mereka adalah comel, namun mereka ada variasinya. Contohnya, sebagai contoh, Firdaus kerinting rambutnya, dan Azman pula tidak mempunyai lesung pipit seperti abangnya Firdaus. Okey, baik. Tadi saya ada bercerita tentang sperma bapa mereka yang bervariasi. Tadi kan saya tak warna-warni kan, saya analogikan atau saya umpamakan variasi sperma tadi dalam bentuk warna-warni, yang ni, this one, yang ini. Okey, saya cuba ambil dua sperma yang bervariasi ini, melihat dari segi kandungan genetik. Ia adalah samalah kandungan genetik sama. Dan saya tunjukkan melalui rupa kromosom ni, nampak samalah kan. Mereka adalah sama kerana kedua-dua sperma ini adalah dari individu yang sama, iaitu si bapa tadi. Namun sperma ini ada variasinya kerana berlakunya proses yang dipanggil sebagai pindah silang dalam meiosis, yang berlaku terhadap sperma itu sendiri. Berlaku di mana? Berlaku di dalam testis si bapa. Kandungannya sama, tapi disebabkan oleh pindah silang menyebabkan variasi itu wujud antara satu sperma dengan satu sperma yang lain. Kemudian pindah silang yang berlaku kepada sperma ini ditambah dengan pengaturan bebas kromosom dan pengasingan kromosom ke dalam gamet, menyebabkan anak-anak
yang dilahirkan dari pasangan ibu bapa ini juga mempunyai variasi. Maksudnya Firdaus dengan Azman ni dia tak sama walaupun anak daripada ibu bapa yang sama. Okey, baik. Pengaturan bebas kromosom dan pengasingan kromosom ke dalam gamet ni kita belum bincangkan lagi secara terperinci. Okey, kita akan bincangkan sekejap lagi. Yang penting setakat ini, okey, yang penting buat masa sekarang pelajar boleh memahami bagaimana pindah silang boleh mewujudkan boleh menyebabkan variasi itu wujud dalam seseorang individu apabila kita bandingkan dengan individu yang lain. Okey, saya tunjukkan satu lagi gambar pindah silang. Pindah silang ni berlaku dengan cukup kompleks sebenarnya. Okey. Apabila dua kromosom homolog berpasangan semasa profasa 1 dalam meiosis, okay, pindah silang berlaku pada titik persilangan yang dipanggil sebagai kiasma. Dipanggil sebagai kiasma antara kromatik tak seiras, atau dalam bahasa Inggerisnya dipanggil sebagai non-sister chromatic. Okay, kiasma ni boleh berlaku pada banyak titik, pada banyak titik, bukan satu titik sajalah. Okay. Okay, sekali lagi saya jelaskan mengenai kiasma ni. Apa itu kiasma? Kiasma ialah tempat berlakunya persilangan. Persilangan berlaku antara kromatik kromosom homolog. Okay, kiasma adalah singular, bermaksud satu titik persilangan seperti ini. Okey, kiasmata pula adalah plural. Dalam bahasa Inggeris ada plural, bermaksud banyak titik persilangan seperti ini, seperti gambar rajah ini. Okey, ini ada dua titik persilangan lah, ni kita panggil sebagai kiasmata. Okey. Okey, saya ulangi perkara tadi, penggabungan semula genetik boleh berlaku melalui pindah silang, dan juga boleh berlaku melalui penyusunan kromosom secara rawak. Jadi sekarang kita fokus kepada penyusunan kromosom secara rawak yang menyebabkan terbitnya variasi. Dan apabila kita menyentuh mengenai penyusunan kromosom secara rawak, kita juga akan mendalami tentang pengaturan bebas kromosom homolog dan pengasingan kromosom ke dalam gamet. Okey, tak faham lagi? Tak apa, kita teruskan dengan contoh-contohnya ada. Okey, untuk memahami konsep ini, para pelajar mesti, saya ulangi, para pelajar mesti mengamati gambar rajah ini dengan pemerhatian yang mendalam. Ia menjelaskan, gambar rajah ini menjelaskan bagaimana penyusunan kromosom yang berlaku semasa proses meiosis boleh menyebabkan sel-sel yang terbentuk adalah mempunyai variasi. Okey, bagaimanakah perkara ini berlaku? Okey, ini adalah sel reproduktif diploid. Sel reproduktif diploid maksudnya dia mempunyai sebanyak 46 kromosom. Okey, contohnya kita merujuk kepada sperma. Ini sel sperma. Okey, di dalam ni ada pelbagai alel, pelbagai genotype, ada arc besar, arc kecil, Y kecil, Y besar. Kalau yang huruf besar tu diilustrasikan kromosom berwarna biru. Yang huruf kecil, genotype huruf kecil, diilustrasikan kromosom berwarna hijau. Okey. Saya ambil satu pen di sini berwarna merah. Okey, apabila ia disusun semasa metafasa 1, apa yang berlaku semasa metafasa 1, kalau kita ingat balik, kromosom akan berbaris
di tengah-tengah sel. Dia nak bersedia untuk bergerak ke kutub-kutub yang berbeza. Semasa metafasa 1, dia kromosom-kromosom ini berbaris dalam satu satah di tengah-tengah sel. Okey. Semasa berbaris, ada pelbagai alternatif yang berlaku. Mungkin barisan pertama, bagaimana mereka berbaris seperti ini. Ini alternatif yang pertama. Okey, saya lukiskan satu jalur kat sini. Okey, saya lukiskan satu satah kat sini. Satu satah. Okey, sekarang susunan antara sel ini, sel ini dan sel ini susunannya tidak sama. Contohnya di sini R besar, di sini Y besar. Okey, kedua-dua berwarna biru. Di sebelah sini kedua-duanya berwarna hijau. Jadi susunan alternatif yang kedua, R besar yang berwarna biru disusun bersebelahan dengan Y kecil, kromosom yang berwarna hijau. Jadi susunan antara dua sel ini kita nampak perbezaannya. Susunan ini boleh menyebabkan terbitnya variasi nanti. Okey. Kemudian semasa metafasa kedua dalam proses meiosis ini, sama juga kromosom akan berbaris di satu satah lurus di tengah-tengah sel. Okey, dan bersedia untuk bergerak ke kutub yang berlawanan. Okey. Dan di sini saya cuba lukiskan satu satah. Okey, yang membahagikan kepada dua. Okey, di sini pun sama, saya bahagikan kepada dua. Okey, sebelah kiri dan sebelah kanan. So, apabila kromosom ini bergerak, berpisah ke sebelah kiri dan sebelah kanan, ke kutub yang berbeza, okey, kromosom akan dipindahkan masuk ke dalam sel yang berbeza. Okey, kerana mereka bergerak ke kutub yang berbeza. Dan apabila sel itu membahagi, okey, sepenuhnya membahagi, kita boleh dapati bahawa sel ini adalah berbeza dengan sel yang ini, dan juga berbeza dengan sel ini, berbeza dengan sel ini dari segi kandungan genetiknya. Okey. Sekiranya pelajar belum dapat memahami gambar rajah ini, okey, perlu ditenung lama-lama gambar rajah ini dan cuba lukiskan satah, satah ataupun garis lurus yang membahagikan sel ini. Okey, baik. Okey, saya ingin membuat quick revision, mengenai bagaimana genotype yang berbeza ataupun mungkin genotype yang sama daripada ibu dan bapa boleh mewariskan genotype yang tertentu dengan nisbah yang tertentu bagi anak-anaknya. Okey. Contoh yang pertama, genotype bapa adalah A besar, manakala genotype ibu ialah A kecil. Okey. Kemudian alel ini akan secara rawak bergabung. Okey, bagaimana pergabungan itu berlaku? Okey, jadi ia akan menghasilkan semua anaknya adalah A besar, A kecil, semua sekali. Okey, dan kita boleh terjemahkan juga perkara ini dalam segi 4 panet. Okey, kita ada bapa A besar, kita ada ibu A kecil, dan kita akan cuba gabungkan dan dia menghasilkan semua genotip adalah A besar, A kecil. Setiap anak mempunyai genotip A besar, A kecil. Okey, itu kes bagi bapa A besar, ibu A kecil.
Okey, baik. Kita cuba lihat. Sekiranya bapa adalah A besar, ibunya adalah A besar A kecil. Okey, kita lihat bagaimana kombinasinya, dan boleh juga ditulis dalam segi empat panet. Okey, hasilnya, okey, setiap anak mempunyai 50% kemungkinan untuk mewarisi genotip A besar dan 50% kemungkinan untuk mewarisi genotip A besar A kecil. Okey, seterusnya bapa A kecil, ibu A besar A kecil, bagaimana? Apakah hasilnya? Okey, setiap anak yang dilahirkan mempunyai 50% kemungkinan untuk mewarisi genotip A besar A kecil dan 50% kemungkinan untuk mewarisi genotip A kecil A kecil. Okey, dengan nisbah A besar A kecil kepada A kecil ialah 1 kepada 1. Okey, sekiranya A besar dan juga A besar. Okey, yang ini senang saja, kita boleh ramalkan dengan senang sekali. Okey, sudah tentu semua anak mempunyai genotip A besar. Okey. Yang ini pun sama juga, senang saja untuk kita ramalkan. Okey. Okey, semua anak mempunyai genotip A kecil. Okey, this one. Yang ini, bapa ada A besar A kecil, ibu ada A besar A kecil. Okey, bagaimana? Okey, setiap anak mempunyai 25% kemungkinan untuk mewarisi genotip A besar. 50% kemungkinan untuk mewarisi genotip A besar A kecil dan 25% kemungkinan untuk mewarisi genotip A kecil, dan dari segi nisbah genotip ni adalah sebegini, 1 kepada 2 kepada 1. Okey. Baik, para pelajar, subtopik terakhir sekali dalam sesi bersama saya pada kali ini ialah variasi juga turut boleh disumbangkan oleh faktor persekitaran. Okey, saya warnakan dengan warna merah ini. Bukan semua variasi dalam sesuatu populasi diwarisi. Variasi seseorang individu juga boleh dipengaruhi oleh persekitarannya. Okey. Sesetengah variasi juga terhasil akibat interaksi antara faktor genetik dan faktor persekitaran. Dan faktor persekitaran yang boleh menyebabkan variasi ini termasuklah, yang pertama sekali adalah suhu. So apabila membicarakan suhu, apakah contohnya para pelajar? Apakah contohnya? Sebagai contohnya, suhu memainkan peranan penting dalam perkembangan pembesaran, terutama senang kita lihat ialah terhadap organisma tumbuh-tumbuhan, kerana pembesaran tumbuh-tumbuhan adalah sangat bergantung kepada hormon dalam tumbuhan tersebut, yang mana boleh dijelaskan sini, tindak balas hormon dipengaruhi oleh suhu persekitaran. Seterusnya, keamatan cahaya. Contohnya boleh dijelaskan apa yang berlaku kepada kulit manusia. Manusia yang selalu mendedahkan kulit mereka kepada sinaran cahaya matahari mempunyai kulit yang lebih gelap. Kenapa lebih gelap? Sebab hangus terbakar ke? Bukan sebab hangus terbakar. Tetapi kulit kita akan menghasilkan pigmen melanin
dengan lebih banyak, dengan kuantiti yang lebih banyak, untuk tak lain tak bukan untuk melindungi kulit kita daripada sinaran yang berbahaya. Jadilah kulit kita lebih gelap. Seterusnya kelembapan. Kelembapan ini juga boleh dijelaskan dengan perkembangan tumbuhan ataupun organisma yang lain seperti mikroorganisma yang sangat-sangat dipengaruhi kehidupannya dengan tahap kelembapan udara. Okey, dari segi nutrisi, bagaimana pula contoh nutrisi? Okey, manusia yang mendapat nutrisi yang cukup, ditambah mungkin suka melakukan aktiviti yang menyihatkan seperti bersenam di gym ataupun melakukan senaman seperti Tabata, akan menyebabkan tubuh seseorang itu lebih sasa, kerana berlakunya pertambahan jisim otot. Okey, selain itu ialah pH tanah, kesuburan tanah yang amat mempengaruhi perkembangan terutamanya tumbuh-tumbuhan lah. Sebagai contoh, bunga hydrangea boleh berubah mengikut warna pH tanah. Bunga hydrangea boleh berubah mengikut pH tanah. Apa yang menariknya dengan bunga hydrangea ini, warna kelopak bunga boleh berubah mengikut pH tanah di mana ia ditanam. Jadi apabila mengetahui keunikan ini, penanam bunga jenis ini akan menghasilkan tanah yang mempunyai pelbagai pH bagi memastikan hasil bunga yang tumbuh di kebunnya adalah menarik kerana kepelbagaian warnanya. Okey, baiklah para pelajar sekalian, sudah tiba di hujung sesi bersama saya pada kali ini. Saya dan seluruh warga Fakulti Sains Kesihatan Universiti Selangor ataupun UNISEL mendoakan agar semua pelajar akan dapat menjawab peperiksaan SPM akan datang dengan baik bagi semua mata pelajaran yang diambil, terutamanya bagi kertas biologi. Okey, sehingga berjumpa lagi dalam sesi pengajaran yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera.